Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Malam ni kita akan mulakan live kita pada malam ini. Saya jemput saudara Rafhan untuk membacakan kunut nazilah. Kita doakan kepada umat Islam di Palestin. Semoga mereka ini dilindungi oleh Allah SWT daripada kezaliman rejim Israel, insyaAllah. Silakan. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وحرق ديارهم وزلزل أقدامهم اللهم صل عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتكم يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم يا يهود وانصرنا عليهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين في كل مكان وكل زمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga apa yang berlaku di Gaza ini, saudara, akhirnya akan membuahkan kejayaan kepada umat Islam di Palestin, dan kita harap apa yang berlaku di sana tidak akan membawa kepada tercetusnya perang dunia yang ketiga, insyaAllah. Jadi malam ni, saudara, kita akan ulas tentang ura-ura yang bakal berlakunya Cabinet Reshuffle dalam masa terdekat ini. Saya yakin masing-masing mempunyai pengharapan, masing-masing mempunyai cita-cita tentang apa yang mereka harapkan daripada kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Saya yakin ramai yang mempunyai pandangan apa yang perlu dilakukan, tindakan-tindakan bagaimana yang difikirkan baik untuk mengeluarkan, untuk mengukuhkan kedudukan kerajaan dari segi ekonomi dan sebagainya. Maka malam ni kita akan buka kepada sesi perbincangan. Malam ni kita buat santai-santai saja, kan? Sesiapa yang ada pertanyaan boleh tanya di talian 019 481 9495. Ada nombor standby. 019 481 9495. Anda boleh terus salurkan soalan-soalan ini di talian tersebut. Jadi insya-Allah kita akan tolong jawab satu persatu apa yang tuan-tuan tanyakan, insya-Allah. Jadi kita mulakan pada malam ini dengan soalan daripada studio. Silakan. Okey, Tok. Ya. Kalau kita lihat kabinet yang ada sekarang ni, dia punya saiz tu agak kecil. Okey. Memandangkan PMS kata ingin dapatkan saiz yang kecil, tapi bila ada reshuffle ni mungkin dia jadi besar. Tak seperti apa yang dijanjikan sebelum ni. Mungkin kabinet tu akan jadi besar. Ya. Tak seperti apa yang dikotakan sebelum ni. Sama ada ianya besar ataupun kecil, kita kena faham bahawa kalau sebelum ini the main concern kita ialah untuk pastikan kita dapat melakukan penjimatan seberapa maksimum yang boleh. Namun setelah 9 bulan kerajaan ini beroperasi, sudah pastilah Datuk Seri Anwar sudah dapat mengesan di mana kelemahan, di mana kekurangan, di mana kelebihan individu-individu tertentu. Maka ada kemungkinan
terdapat kementerian-kementerian tertentu yang mungkin terlalu berat untuk dipikul oleh satu individu, mungkin terpaksa dipecah dua. Tidaklah sampai pecah tiga macam dulu sebuah kementerian yang dijaga oleh YB Yin, Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar, Tenaga dan Alam Sekitar, dipecah sampai tiga. Satu Khairi jaga, satu Tuan Ibrahim Tuaman, satu lagi Syamsul Anwar Nasara, Jadi kita serahkan kepada kebijaksanaan Perdana Menteri apa yang beliau rasakan perlu beliau lakukan, dan dalam masa yang sama sudah pastilah ada kemungkinan besar akan berlakunya pertukaran kementerian, dan tidak mustahil juga ada juga kemungkinan bahawa ada juga berlaku pengguguran, sama ada menteri ke, timbalan menteri ke, digantikan dengan orang lain. Yang pasti satu tempat yang pasti akan diisi iaitu Menteri KPDN. Itu hampir pasti kerana penyandang telah pun meninggal dunia dan kita dah pun berhadapan dengan pilihan raya kecil, maka tiba masa untuk susun balik. Cuma saya menjangkakan akan ada rombakan jugalah, akan ada rombakan. Sebesar mana rombakan itu kita tidak pasti. Kalau Datuk Seri Anwar berpuas hati dengan peranan yang dimainkan oleh setiap menteri, setiap timbalan menteri, maka tak banyak, tak besar rombakan tu. Tapi kalau beliau merasakan perlu ada pertukaran portfolio dan sebagainya, mereka yang sebelum ini aktif di pusat mungkin akan diturunkan untuk duduk di kursi menteri besar, ataupun mereka yang hari ini duduk di kursi menteri besar mungkin akan dinaikkan pergi ke pusat, di upgrade. So macam-macam boleh berlaku, macam-macam boleh berlaku. Sudah pasti setiap keputusan yang bakal dilakukan oleh Perdana Menteri ini sudah dirunding dengan presiden-presiden parti utama, terutamanya pengurusi Barisan Nasional, pengurusi GPS, pengurusi GRS, antara komponen-komponen yang besar. Jadi kita tak pasti bila tarikh pengumuman akan dibuat. Ianya mungkin boleh seawal esok sebelum pembentangan belanjawan, ataupun kemungkinan besar selepas belanjawan 13 hari bulan. Macam-macam boleh berlaku. Okey. Okey Dok. Kalau kita tengok Kabinet Muhyiddin dulu 32 menteri, 38 timbalan menteri. Adakah rasanya Kabinet Anwar ni bakal jadi seperti Kabinet Muhyiddin dulu? Dia punya besar ke, ataupun ini kita jangan spekulat. Kita jangan spekulat. Kita orang bawah ni mungkin mempunyai pandangan-pandangan, tetapi orang yang berada di atas itu, mereka lebih tahu prestasi setiap kementerian, prestasi setiap menteri, prestasi setiap timbalan menteri. Jadi mereka juga lebih memahami jika ada tanggungjawab yang terlalu besar perlu dipecahkan, maka tak kira lah berapa jumlah menteri dan timbalan menteri yang perlu diwujudkan, kementerian baru yang perlu diwujudkan, ataupun mungkin tak mustahil juga ada kementerian yang akan digabungkan. Ada juga yang beranggapan bahawa perlu diwujudkan kementerian wilayah. Tetapi kalau tiba-tiba menteri di Jabatan Perdana Menteri itu memikul tugas menteri wilayah sama, maknanya kalau dulu satu department dia jaga, sekarang dia kena jaga dua portfolio. Tapi bawah dia tu mungkin dia tambah jumlah timbalan menteri pun possible juga, Jadi apa pun kita nak beritahu bahawa setiap keputusan itu setelah diteliti dengan sedalam-dalamnya dan dibincangkan di kalangan ketua-ketua komponen utama di dalam kerajaan perpaduan ini. Tapi tu contohlah kalau kita buat rombakan kabinet dan sebagainya kan, bila kita dah dapatkan keyakinan untuk tarik pelabur untuk melabur dekat Malaysia kan, tiba-tiba bila ada rombakan kabinet macam ni, tak ke ianya memberi kesan
sedikit sebanyak terhadap Saya rasa dia tak beri kesan kerana Perdana Menteri tetap orang yang sama. Timbalan Perdana Menteri pun mungkin tetap orang yang sama. Pertukaran portfolio saja. Orang tengok siapa Perdana Menteri, itu yang paling penting. Yang kedua, orang mungkin tengok siapa Menteri Kewangan, siapa yang menjaga MITI, siapa yang menjaga ekonomi. Ini antara portfolio-portfolio penting yang orang mungkin pandang. Tapi saya yakin setiap kabinet reshuffle ataupun rombakan kabinet, ianya adalah untuk memastikan bahawa jentera kerajaan, anggota pentadbiran yang dilantik untuk memegang portfolio setiap kementerian itu akan dapat menyumbang dengan lebih baik. So, pelabur pun tahu bahawa tidak ada kerajaan yang akan rosakkan kabinet dia. Sudah pasti mereka akan cuba memperbaiki kabinet mereka. Okey. Ikut tadi pasal adakah memberi kesan kepada pelabur. Saran saya, adakah rombakan kabinet yang bakal dilakukan oleh Datuk Seri Anwar ni, dia akan memberikan kesan kepada pengundi-pengundi parti, ahli-ahli parti. Jika ada pemimpin mereka digugurkan ke, ada pemimpin yang mereka itu sebabnya kita sebagai ahli parti ni, kita kena tahu di mana kita berada, kan? Maklumat yang kita ada mungkin kita nampak surface saja, di permukaan saja. Tetapi bila pemimpin buat keputusan, dia bukan hanya berdasarkan maklumat yang kita nampak dengan mata kita secara fizikal. Mungkin dia ambil kira soal apa yang berada di bawah di dasar laut ni. So, sudah pasti bila pertukaran itu terpaksa dilakukan, ianya adalah tujuan untuk memperbaiki kementerian, prestasi kementerian, tata kelola dan sebagainya. Tak ada yang nak menjahanamkan, mesti untuk memperbaiki. Dan dalam masa yang sama juga, kita tak nafikan ada kemungkinan juga mereka-mereka yang berpengaruh, kalau sebelum ini mereka ditempatkan di satu tempat yang dirasa agak strategik. Kalau tiba-tiba bertukar portfolio itu, janganlah bak kata orang tu memberontak ke, dan pengikut-pengikut ni merajuk dan sebagainya. Sudah pasti ada sebab di atas segala tindakan-tindakan yang diambil dalam usaha untuk memperbaiki kabinet ini. Yang penting sekarang ni, fokus kita selepas kita melalui banyak pilihan raya di 6 buah negeri, kita melalui pilihan raya kecil di Pulai, di Simpan Jeram, di Pelangai. Ini masa untuk fokus memberikan khidmat terbaik kepada rakyat. Jadi software update, bukan masa untuk kita main politik lagi. Siri-siri, bibit-bibit melayan kerana pembangkang dengan mengikut rentak dan tari mereka ni patut dihentikan. We don't waste our time. Ada benda-benda yang diorang buat, ada kalanya kita perlu diamkan. Contohnya geng-geng mabuk ketum macam yang membuat laporan polis yang kita tak payah bazir masa. So tak payah bagi diorang langsung liputan. Abaikan saja. Sebab kerja mereka ni menebuat atap. Kerengga-kerengga ni. Mana ada kerengga yang kita lepaskan dekat badan kita ni, dia tidak mengganggu kita, tak menyebabkan kita gatal, tak gigit kita. Memang kerja kerengga itulah dia. So kita kena face the fact that kita fokus jaga rakyat sekarang ni. Kita ketepikan sebarang gangguan-gangguan oleh nyamuk-nyamuk. Tak payah kita kacau, biarkan. Itu lebih baik. Itu dalam keadaan Malaysia sekarang, yang mana lebih penting bagi Datuk Seri Anwar? Adakah meletakkan orang yang betul-betul boleh deliver dekat sesebuah kementerian, atau meletakkan seseorang bagi mengukuhkan kestabilan politik? Dua-dua penting. Pertama, you got to put the right person yang boleh deliver kerja tu, yang ada credibility,
yang ada kemampuan untuk memegang sesuatu portfolio, itu juga penting. Dalam masa yang sama, perlu juga mengambil kira pengaruh yang dimiliki oleh seseorang individu. Bukan boleh kita main buang orang tak tentu pasal. Kesan dia, repercussion akibat daripada kita membuang ataupun downgrade seseorang, itu pun perlu diambil kira. Namun sebagai Perdana Menteri, sudah pasti Datuk Seri Anwar kadang-kadang perlu mengambil keputusan yang sukar. Kadang-kadang orang tak masakan, takkanlah dia ni drop, dia ni penting kot, jawatan penting dalam parti, kenapa kena turunkan dia pergi ke negeri? Ini pun mungkin apa ni akan menjadi kontroversi. Tetapi sudah pasti setiap risiko yang diambil oleh ketua kerajaan dalam menyusun semula untuk memastikan kelancaran kerajaan ini, mesti ada sebab dan musabab. Kita tak tukar orang sesuka hati. Tapi kalau benda yang Datuk cakap tu betul-betul berlaku, perombakan kabinet di peringkat pusat ni, adakah dia akan memberi kesan juga pentadbiran di kerajaan negeri? Possibility tu ada. Tetapi yalah, kalau kita ada perubahan di peringkat pusat dan melibatkan negeri, maka negeri itu juga sudah pastilah akan diperintah ikut acuan baru. Ikut acuan baru, cara pentadbiran yang baru. Dan saya tidak fikir bahawa PMX akan kata orang itu menukar sesuka hati tanpa mengambil kira prestasi yang sepatutnya dijaga di peringkat negeri. Maknanya kalau ada orang tu dipindahkan ke pusat, beliau sudah pasti akan pastikan pengganti orang yang di negeri itu mestilah orang yang betul-betul mempunyai kemampuan untuk mentadbir negeri. Ataupun kalau ada ketua kerajaan di peringkat negeri yang dinaikkan pangkat ke pusat, sudah pastilah keberadaan orang itu di peringkat nasional juga penting, sangat penting dan sangat diperlukan. Mungkin yang ada hari ini ada setengah-setengah yang ada pengalaman sikit, ada setengah-setengah yang kata orang tu terlalu junior, terlalu mentah, perlu mendapat bimbingan orang-orang yang senior yang berada di peringkat negeri, yang perlu dibawa ke peringkat pusat. Ada watak-watak tertentu yang mungkin Datuk Seri Anwar fikirkan orang macam ni perlu untuk duduk di sesuatu portfolio. Tapi kalau tengok sekarang ni dah menjadi macam satu trend, kerajaan kita kebanyakan menteri dipenuhi oleh senator-senator yang kalah di pilihan raya di peringkat parlimen. Dia senator ni tak semestinya senator yang kalah. Ada kemungkinan orang tu ahli Dewan Undangan Negeri, tapi dia nak di-upgrade pergi ke pusat, maka perlu juga dia dilantik sebagai senator. Ini pun mungkin berlaku. Tidak dinafikan ada juga yang bertanding dalam pilihan yang lepas tapi kalah. Tapi kalau difikirkan beliau perlu dibawa masuk untuk duduk di dalam portfolio tertentu bagi memastikan kelancaran kementerian tertentu, mungkin juga orang yang kalah itu juga boleh diletakkan, ditempatkan untuk menjadi senator dan kemudian dilantik. Itu semua boleh berlaku lah, boleh berlaku. Kita tak tahu lagi, tetapi itu adalah perkara normal dalam mana-mana kabinet reshuffle. Orang yang dah kalah pilihan raya pun mungkin dibawa masuk balik. Kalau mereka ni ada kepakaran-kepakaran yang tidak dimiliki oleh mana-mana ahli parlimen yang sedia ada, nak buat macam mana? Betul tak? Kita tak boleh tangkap muat semua sekali orang yang menang pilihan raya saja duduk di dalam kabinet. Cuba beritahu, siapa yang pernah menjadi Perdana Menteri tak pernah melantik senator? Tak ada. Mahathir pernah melantik Anwar Musa yang kalah pilihan raya sebagai senator berpuluh tahun yang lalu, ketika Anwar berusia 31 tahun.
Muhyiddin pun pernah. Razif Jidin yang kalah dengan Anwar Musa dilantik senator, malah dilantik sebagai Menteri Kanan. Level timbalan Perdana Menteri tu, Razif Jidin. Siapa lagi? Datuk Seri Ismail Sabri pun pernah melantik senator menjadi duduk di dalam kabinet dia, kan? Siapa? Tengku Zafrul. Tapi dia masa tu dia tak kalah lagi lah. Dia ambil profesional. Datuk Seri Najib pun pernah melantik Wahid Omar. Wahid Omar, dia dulu CEO Maybank kan. Duduk di dalam kerajaan ni, dilantik sebagai senator. So mana-mana kerajaan pun ada kalanya kita perlu membawa orang daripada luar, daripada teknokrat ke ataupun ahli politik yang tewas pilihan raya ke, tetapi dia ada kepakaran tertentu untuk ditempatkan di tempat-tempat ni. Tapi tu untuk reshuffle ni tu, Ya. pandangan tu, adakah dia hanya akan membabitkan kementerian-kementerian yang dipegang oleh PH dan BN sahaja ataupun meliputi juga gabungan Sabah Sarawak? Kerajaan Datuk Seri Anwar ni meliputi semua 147 ahli parlimen. Jadi ianya bukan satu reshuffle yang melibatkan BN dan PH saja. Kalau mereka merasakan ada tokoh-tokoh tertentu daripada Sabah ke, daripada Sarawak ke, perlu diubah kedudukannya, digantikan dengan orang lain yang lebih efektif dan sebagainya, tak mustahil, kan? Ataupun mungkin ada timbalan menteri dalam pemilihan parti, kalah pilihan raya, pemilihan dia, kemungkinan besar ditukar dengan mereka yang mempunyai jawatan yang prominent di peringkat parti dia, pun tidak mustahil juga, boleh berlaku. Okey? Okey tu, saya lebih tertarik dengan kekosongan jawatan di Menteri Kewangan ni, sebab kita faham Anwar Ibrahim juga menyandang Sejak bila Menteri Kewangan tu kosong? Tak, maksud saya selain daripada Perdana Menteri itu sendiri. Sebab Anwar Ibrahim sebelum ni pernah cakap berkenaan dengan ni, mungkin bakal ada Menteri Kewangan kedua ke dan sebagainya. Saya dah ulas, Kalau ikutkan memang hari ini fokus Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya nampak banyak dalam usaha untuk membawa pelabur-pelabur kembali melabur di negara kita. So dia banyak keluar dan dia banyak repair hubungan diplomatik, dan dia pergi ke PBB dan sebagainya, pergi menghadiri mesyuarat ASEAN dan sebagainya. So kalau misalnya beliau seorang handle ekonomi ni, ada kemungkinan besar bak kata orang tu, kalau ada dua orang menteri kewangan, mungkin lebih efisien. Maknanya ada orang yang buat kerja memastikan, ada orang yang follow through kerja-kerja yang Datuk Seri Anwar mungkin tak boleh nak selesai sendirian disebabkan keterbatasan masa dan sebagainya. So Datuk Seri Anwar boleh memikirkan sama ada dia nak upgrade Datuk Seri Ahmad Maslan ke, timbalan Menteri Kewangan 1 menjadi Menteri Kewangan kedua ke, ataupun dia boleh ambil pakar-pakar macam Tengku Zafrul yang pernah menjadi Menteri Kewangan, jadi Menteri Kewangan kedua. Ini semua boleh berlaku. Jadi macam sekarang Datuk Seri Anwar dah ada 2 timbalan Menteri Kewangan. Ya. Kenapa dia perlu melantik seorang Menteri Kewangan? Adakah portfolio yang dipegang Anwar tu tak Dia, dibanding baik? kita kena faham limitation sebagai timbalan Menteri Kewangan dengan Menteri Kewangan kedua tak sama. Menteri penuh. Level Menteri penuh dengan level timbalan Menteri tak sama. Kuasa-kuasa dia pun terhad, bidang kuasa dia terhad. So kalau dirasakan perlu satu kementerian ada 2 menteri, tak mustahil. Tak semestinya Kementerian Kewangan, dia boleh jadi Kementerian Sumber Asli ke. Satu kementerian ada 2 menteri, contoh kan, ataupun kementerian-kementerian yang dirasakan menteri hari ini pikul tanggungjawab tu terlalu besar. Mungkin dia akan ada 2 menteri satu kementerian, satu jaga A, B, C, satu lagi jaga D, E, F.
boleh juga. So ini atas Perdana Menteri. Macam bajet lah, satu pengurusan, satu pembangunan. Possible. Possible. Tok rasa lah yang bakal menggantikan arwah untuk Menteri KPDN ni siapa? Yang layak pada Tok lah. Kalau tengok dari segi prestasi, nampak Datuk Saifuddin Nasution antara orang yang pernah menjawat jawatan Menteri KPDN HCP ni, dan antara yang perform. Cuma masalah sekarang ni beliau adalah merupakan Menteri Dalam Negeri. Itu satu jawatan Menteri yang kanan. Cuma dalam keadaan kita ni berada dalam keadaan krisis sebenarnya. Krisis harga barang, krisis bekalan makanan, dan contohnya macam hari ni eksperimen mendedahkan bagaimana sebuah syarikat yang mendapat kontrak 100 juta di negeri Kedah, dah dapat pun pembiayaan sebanyak 30 juta tetapi tidak deliver kerja ni. Dah lah dia dapat apa ni pembekalan tu menggunakan dokumen-dokumen palsu. So benda-benda macam ni memerlukan orang yang tegas ke. So tak mustahil, mungkin juga boleh berlaku walaupun apa ni, tapi mungkinlah standard kementerian tu akan naik sikit lah. Bukan macam kementerian KPDN HCP dulu, mungkin akan dia upgrade kan, sebab akan dipegang oleh orang yang penting. Macam-macam boleh berlaku. Ini kita boleh speculate, tetapi buat masa sekarang ni, bagi saya dalam keadaan kita nak memastikan bahawa bekalan makanan dapat dijaga dengan baik, harga barang dapat dikawal dengan baik, Kementerian Pertanian dan Kementerian KPDN HCP ni dulu, sekarang ni bagi KPDN saja. KPDN KSH. Kuasa hidup. KPDN dan kuasa hidup kan. So kalau dulu mungkin tak berapa penting, tapi sekarang sangat penting, sangat crucial. Sangat penting dan sangat crucial. So tak mustahil orang yang senior macam Datuk Seri Saifuddin pun boleh diminta untuk mengalas tanggungjawab. Mungkin sementara 1-2 tahun sampai keadaan tenang, dia boleh kembali ke KDN. Tapi ura-ura mengatakan yang bakal berganti ni ada datang daripada Parti Amanah kan tu? Possible juga. Bekas Ketua Menteri Melaka. Itu ada ura-ura juga. Ada ura-ura mengatakan kan daripada Amanah. So kita jangan spekulate lah. Kita biarkan Datuk Seri Anwar membuat keputusan. Itu lebih baik. Tapi sekarang ni bila kita sebut macam Rafan cakap tadi berkenaan dengan mungkin ada yang akan berajuk dan mungkin ada yang ni, tapi di masa penubuhan kerajaan perpaduan ni mungkin ada apa-apa perjanjian yang kalau kata okey awak tak layak jadi menteri dan sebagainya, mungkin dia tak boleh nak keluar daripada gabungan ke macam mana tu? Saya rasa kalau zaman Ismail Sabri, zaman Muhyiddin Yassin, dia diangkat dengan 114 orang. Memang dia tak boleh buat keputusan apa pun. Kau buang 2 orang daripada menjadi menteri, maka runtuh kerajaan. Tetapi Datuk Seri Anwar hari ini dia ada 147 wakil rakyat bersama dengan dia. Kalau setakat dia tukar lah, contohnya dia tukar satu menteri, menteri itu pula kedudukan dia ada 2 orang je dengan dia, mungkin tak jadi kudis, kata orang tu lah. Ataupun satu gabungan yang besar, ada setengah-setengah orang di drop, tetapi kota dia tu tetap diberikan daripada kumpulan yang sama, daripada gabungan yang sama. So pun tak jadi masalah juga. So itu lebih kepada mungkin pihak-pihak tertentu ataupun menteri-menteri tertentu yang tidak deliver kerja yang sepatutnya dia deliver.
Itu lebih kepada bukan nak tarik kota daripada sesuatu parti politik, tetapi kerana orang tu tak boleh terima, tukar dengan orang lain. Itu pun boleh berlaku juga. Okey. Ada yang nak naik? Ya, tak. Last lah. Ya. Sebelum tanya masuk kita. Bagaimana reaksi ahli-ahli parti komponen lain kalau mereka saban hari melihat seolah macam PMX ni terlalu memberi muka kepada PN? Saya rasa PMX dia ada dia punya pendekatan dia tersendiri. Dan kalau ikut saya tengok teliti, saya tak fikir dia berbuat demikian. Tetapi dia lebih cuba untuk menjaga semua orang. Bukan nak jaga satu kelompok saja. Dan saya tengok kaedah dia banyak lebih bersifat inklusif. Tidak membuat keputusan secara bersendirian, secara terburu-buru. So sudah pastilah dia berbincang terlebih dahulu. Soalan tak apa-apa. Okey, ada yang nak naik tu? Okey, kita buka kepada penonton di rumah. Bujang Lapuk. Bujang Lapuk 46. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ni saya ada satu soalan Okey. untuk Datuk. Boleh Datuk tolong ulaskan Okey, tanya. kenyataan Isyam Jalil. Dia kata dia nak sahut cabaran debat dengan Zaid Hamidi tapi dia gelanggang neutral. Dia tanya. Saya rasa orang-orang yang tak berapa segar pemikiran dia ni, kita abaikan je lah. Bila masa pula Datuk Zahid nak berdebat dengan Isyam Jalil ni, apa standard Datuk Zahid nak debat dengan Isyam Jalil ni? Saya pun tak, kalau saya lah, saya tak bagi masa debat dengan Isyam Jalil ni. So dia dapat ilham daripada mana mengatakan yang Datuk Zahid nak berdebat dengan dia pun saya tak tahu lah mana ilham dia dapat. So tak benar tak betul cerita yang Datuk Zahid nak berdebat dengan dia ni. Lebih kepada angan-angan dia seorang lah. Saya rasa kita pedulikan je lah, tak payah layan. Okey, ada lagi? Tanya juga pada Hamzah Zainuddin kerana ditembak oleh PMX tadi di Sedang Parlimen. Baru dia tahu dulu setakat backbenchers je yang tembak. Sekarang Perdana Menteri pun boleh tembak tau, jangan main-main. Orang lain ni boleh main-main So saya rasa lepas ni dia nak menyampuk ke macam Razi Didin sekali menyampuk habis. Saya rasa dia orang ni lepas ni akan lebih berhati-hati lah. Takkan apa ni buat kacau sesuka hati. Okey? Okey, terima kasih Datuk. Khabib man. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ada dua soalan Datuk. Ya. Yang pertama Datuk nak tanyalah, adakah ISA akan diadakan balik di zaman PMX ni Datuk? Saya rasa kalau tuan-tuan dapat pastikan jangan bagi undi pada Perikatan Nasional, insya-Allah ISA tidak akan dikembalikan. Tapi kalau korang undi balik Perikatan Nasional, kalau Mahathir dikembalikan sebagai Perdana Menteri, tak mustahil ISA yang telah dihapuskan oleh Datuk Seri Najib tu akan dihidupkan balik. Sebab dia memang mengekalkan kuasa dengan menggunakan apa saja undang-undang yang ada. Dia tak peduli ISA tu Draconian Act ke, ataupun undang-undang penjajah ke, ataupun undang-undang tyrant ke, dia tak peduli. Soalan kedua. Okey. Soalan kedua. Wajarkah undi muda 18 tahun diteruskan ataupun dimasukkan Ustaz? Betul. Saya tak suka kerajaan bersikap flip-flop. Memandangkan kita telah membuat
keputusan untuk membenarkan mereka yang berusia 18 tahun dan ke atas untuk mengundi, maka tanggungjawab kerajaan ialah mendidik anak-anak kita yang bakal mencecah umur 18 ini supaya dia faham apa itu pilihan raya, kenapa kita kena turun mengundi dalam pilihan raya, siapa yang kita patut pilih, orang macam mana kita patut pilih, apa bahayanya kita memilih orang dengan sorokan. Benda-benda macam ni perlu kita educate rakyat, sama ada melalui sistem pendidikan secara formal ataupun melalui kempen-kempen yang boleh dibuat oleh media elektronik, media cetak maupun media sosial. Jadi kita tak boleh flip-flop lah. Kita dah buat keputusan, kita buat keputusan. Lagipun kalau kita tengok di Pelangai contohnya, daripada 9 peti undi, daripada 9 peti undi, 8 peti undi umur 18 hingga 25 tahun 18 hingga 25 tahun dimenangi oleh Barisan Nasional. Cerah tu. Ya. Petanda baik. Itu menunjukkan bahawa orang-orang muda ni pun dah ada perubahan. Sudah ada tanda-tanda mereka ni dah mula rasional, dah mula berfikir sebelum membuat sebarang keputusan. Mungkin dulu dia orang percaya bulat-bulat Perikatan Nasional PAS ni parti yang bersih. Hari ni mereka dah tahu dah memang bersih, sapu bersih. Okey. Okey tu, masih. Dulu mungkin dia orang percaya kan, undi PAS masuk syurga. Hari ni dia orang dah tahu dah yang menentukan kita ni masuk syurga ke tak masuk syurga ke ialah bergantung pada amalan kita dan ketentuan Allah Taala Betul tak? Okey. Okey, masih tu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ada lagi? Said 777, silakan. Ada? Said, silakan Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, apa pandangan Datuk PLKN dikembalikan? Pandangan saya benda ni bagus, memang bagus. Kalau boleh lah, bukan setakat PLKN dikembalikan, saya harap Biro Tata Negara pun dikembalikan, buatlah jenama semula ke apa ke. Dan kalau boleh, saya rasa Jabatan Hal Ehwal Khas, kalau dulu dipanggil jasa pun, kalau boleh yang itu pun dikembalikan. Penting benda-benda ni semua. Lagi satu Datuk, saya nak tanya, pandangan sekarang ni, rakyat, kita sekarang ni macam Fahmi yang Menteri Komunikasi. Komunikasi ni, dia tak mendedahkan sesuatu perkara yang mana orang hentam PMX dan hentam kerajaan, dia lambat untuk bertindak, untuk bersuara. Apa cadangan Datuk untuk supaya kita dapat menjelaskan kepada rakyat supaya rakyatnya lebih faham dan lebih jelas apabila pembangkang ni cuba mengetek kita ni, Datuk? Saya nak beritahu bahawa kerja menteri bukan semua benda dia kena jawab, Kerja menteri ni dia jaga overall, So dia punya kerja, dia melahirkan banyak jurucakap, dia pastikan bahawa setiap kata orang tu ada mass marking ke, ada pihak, contohnya macam Jacom, kerja dia jaga yang ni. Media perpaduan jaga yang ni. Contohnya media parti-parti, dia punya job specification dia. Bukan semua benda yang YB Fahmi kena jawab, walaupun dia Menteri Komunikasi. Tak semestinya semua benda. Benda-benda yang penting, barulah Menteri sendiri yang jawab. Tetapi yang penting sekali, ada job delegation yang baik, ada pasukan-pasukan di setiap agensi kerajaan di bawah KKD untuk memantau setiap urusan di bawah Kementerian
komunikasi dan digital ni. Okey? Ya, Datuk. Soalan yang terakhir tu, saya nak tanya pasal kemaman ni Datuk. Ya. Apa perancangan kita untuk kemaman ni? Adakah PN telah bersedia untuk mengarungi, untuk menang kursi sulung dekat sana sebagai ahli parlimen? Apakah kita dah bersedia ataupun kita belum bersedia Datuk? Saya nak yang pandangan yang tepat Datuk supaya jelas. Saya tak boleh bagi pandangan yang tepat. Tetapi saya nak beritahu tugas memenangi kursi kemaman yang mereka menang 9 bulan yang lalu dengan undi majoriti melebihi 27,000 undi. Ini bukan satu perkara yang mudah lah. Untuk BN dapat tawan balik kursi kemaman ni, setidak-tidaknya kalau tak campur undi baru ni, kita kena menawan setidak-tidaknya 13,500 undi. Kalau jumlah peratus keluar mengundi sama, sudah pastilah dalam pilihan raya kecil peratus keluar mengundi ni tak sama, tak sama. Dan saya lebih nak menyasarkan supaya walaupun kita berusaha untuk memastikan kemenangan di kemaman ini, tetapi saya mempunyai keyakinan bahawa prestasi kerajaan perpaduan ini semakin hari semakin baik. Yang saya boleh pastikan ialah insya-Allah majoriti yang dimenangi oleh PAS di Terengganu di Kemaman ini pasti akan merosot dengan drastik, pasti akan merosot dengan drastik. Dan kalau kita kerja betul-betul kuat dan kawan-kawan kita di Terengganu ini buka mata, lihat apa yang berlaku di Terengganu, lihat apa yang berlaku di negeri-negeri di bawah pentadbiran PAS, saya yakin tidak mustahil benda yang susah nak menang ni pun boleh menang. Boleh menang. Okey. Terima kasih Datuk. Itu sekian, terima kasih Datuk. Semoga tim Datuk terus berjaya dan mantap. InsyaAllah. Okey, Tok Fatul Alim. Silakan, Tok Fatul Alim. Assalamualaikum Datuk. Tahniah di atas kemenangan di Pelangai. Terima kasih. Dan saya tengok Datuk. Isu yang saya nak bawa ni berkenaan dengan parlimen hari ini, di mana saya pernah cadangkan dengan Datuk dulu kita wujudkan semula PLKM, tapi atas kita punya ni lah, dan ni punya cara lah, tidak seperti yang sebelum ini membazir untuk guna kita sewa tempat. Jadi cadangan yang dibuka sekarang ni kita gunakan kem tentera dan turunan kem tentera. Nampaknya cadangan yang pernah saya lontarkan dulu sekarang ni dah dapat kata orang cahaya lah daripada kerajaan sekarang. Jadi isu yang kedua berkenaan dengan beras yang disorok di Kelantan. Tadi saya termasuk satu room Kelantan ke Kedah? yang punya lah kebanyakannya Kedah. Saya masuk tadi memang saya kena balun habis lah berkenaan dengan beras yang disuruh oleh satu syarikat yang kalau tak silap saya, bacaan saya telah disamankan. Jadi benda itu diorang menafikan. Jadi saya dalam tu kena balun habis. Dia bukan sorok tu. Isu dia bukan sorok. Isu dia tak bekal. Walaupun dia dapat pembiayaan, dia tak bekal. Itu yang menyebabkan shortage. Kekurangan bekalan. Sebab dia tak membekalkan. Ya. Dia sepatutnya dapat peruntukan 100 juta untuk bekalkan setahun. Datuk dan tidak terkomentar berkenaan PLKN tadi. Dan soalan saya yang tadi PLKN memang daripada sepatutnya berapa bulan? Dulu 3 bulan, sekarang dia buat 45 hari. Maknanya separuh daripada duration tu. Ya. Memang kita ambil kira soal penjimatan lah. Maknanya lepas ni tak ada lagi buat dekat kem-kem luar, semua buat di dalam kem tentera dan sebagainya. Okey?
Ada lagi? Yang ketiga Datuk, saya Ya. nak tanya Datuk, siapakah yang layak untuk dicalonkan di Kemaman nanti? Dan itu sajalah soalan dari saya dan terima kasih Datuk. Naikkan saya. Assalamualaikum. Saya tak berani nak cakap siapa yang paling layak lah. Tapi kalau saya ada kuasa untuk mencalonkan, saya calonkan Tun Mahathir untuk bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Sebab saya rasa kalaulah Tun Dr. Mahathir ni bertanding atas tiket Perikatan Nasional, kursi yang susah nak BN menang ni pun insya-Allah peluang tu cerah. Peluang tu cerah kalau Mahathir lah orang ni. Okey? Terima kasih. Ada soalan daripada studio? Saya ada satu soalan lah, Tuan. Ya. Sebelum ni Tok ada buat laporan polis berkenaan dengan pemimpin PAS ni yang mengatakan Ya. pengundi pelangai ni bakal kena raka sebab membiarkan BN kekal memerintah. Ya. Hari semalam ketika menghadiri program bersama Presiden turun ke Akaumbi di Sabak Bernam, saya telah membuat satu laporan polis terhadap YB Pesuruhjaya PAS Negeri Pahang, iaitu YB Rosli Jabar, kan? YB Rosli Jabar, kalau ikut poster yang dimuat naik oleh seorang pengamal Facebook, mengatakan bahawa dia menghina orang yang mengundi BN. Dia kata mengundi BN ini seolah-olah macam orang pelangai ini mengekalkan kemaksiatan. Dan dia kata apa? Orang BN ni masuk neraka. Bakal ke neraka. Bakal ke neraka. YB Rosli ni, dia kata dia tak buat poster tu. Dia kata dia tak buat poster tu. Itu sebabnya saya membuat laporan polis. Kita minta pihak polis siasat. Dan besok saya akan beri keterangan di Balai Polis Dawangi besok pukul 11 pagi. Kita minta pihak polis siasat sama ada dia betul-betul upload benda tu, kemudian bila kena tegur dia delete, ataupun poster tu memang bukan dia buat. So kita minta pihak polis kenal pasti siapa yang buat poster ni. Kerana bagi kita, pertama sekali, kalau benda tu betul, ianya satu fitnah, satu penghinaan, dan ianya menjejaskan maruah kita, orang UMNO. Dan kalau benda tu tak betul, saya rasa orang yang mereka poster tu pun patut dihadapkan ke muka pengadilan. Tak boleh dibiarkan macam tu saja. Politik fitnah ni kita harus hentikan. Tak kira lah sama ada fitnah tu dibuat oleh orang yang pro kerajaan perpaduan ataupun orang yang belah-belah Perikatan Nasional ni. Ianya tidak sepatutnya dilakukan oleh mana-mana pihak. Okey? Ada yang lagi? Minta share. Ada yang naik? Wala ni nak balik je. Baru 42 minit ni. 48. Ada juga tu kan, dalam posting tu saya tengok ada yang juga menyifatkan yang dia suruh saman kita pula sebab memfitnah. Ada yang bertanya ni, Datuk, apakah rakyat akan dipaksa vaksin? Korang tak baca soalan ni? Banyak ni soalan-soalan ni. Soalan dalam TikTok. Soalan dalam TikTok. Saya nak beritahu saya yakin kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tidak akan buat seperti mana yang dibuat oleh kerajaan terdahulu. Kalau kerajaan terdahulu ni, tuan-tuan kena faham, ada di antara mereka tu vaksin dah berlebihan pun dia tambah lagi. Sebab dia ada manfaat ke atas pembelian vaksin tu. Tetapi saya tak nampaklah kerajaan di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar yang hari ini cukup menekankan soal penjimatan. Contohnya macam baru ni bila senarai orang yang patut mengiringi rombongan ke US, itu pun banyak dipotong. Apatah lagi benda-benda yang berkaitan dengan
soal vaksin ni tuan-tuan. Malah kita telah meminta supaya satu kertas putih dibentangkan dan siasatan dibuat dengan sehabis baik bagi memastikan mereka yang mengambil kesempatan melalui proses pembelian ataupun pembekalan vaksin-vaksin ini dapat disiasat dan mereka yang bertanggungjawab dapat dihadapkan ke muka pengadilan. So saya tak nampak di bawah kerajaan Datuk Seri Anwar ni dia akan paksa orang untuk ambil vaksin, insyaAllah. Tugas dan tanggungjawab kerajaan ialah pastikan bekalan vaksin ada kalau rakyat nak ambil. Tetapi vaksin tidak sepatutnya dipaksa ke atas rakyat Malaysia. Cukuplah apa yang KJ buat dulu, Muhyiddin buat dulu. Kita harap benda ni takkan berlaku. Okey, zaman Ismail Sabri pun beliau telah melonggarkan. Tidak ada paksaan zaman Datuk Seri Ismail Sabri. Dan kita harap zaman PMX pun tidak ada paksaan, insyaAllah. Okey? Ada lagi? Ada tu? Tak ada. Tak ada soalan. Tu apa pandangan Tok kalau kerajaan Bernas nak selaraskan harga jualan beras import ni? Kita nak selaraskan tak boleh. Sebab beras import ni dia ada banyak kategori. Dia ada banyak grade. Kalau beras import 5% hancur, saya rasa apa yang kerajaan buat tu dah lebih kurang macam selaras juga. Contohnya macam di Sabah Sarawak, beras import 5% hancur ni dijual dengan harga hanya RM31. Tetapi kos yang terpaksa dibelanjakan oleh kerajaan setiap kampit tu kerajaan subsidi RM9.50. It's not small. It's a very big amount of money. Macam sekarang ni bila kita ada masalah bekalan beras ni disebabkan masalah import ni, adakah kita perlu kembali ke sebuah negara pertanian seperti zaman sebelum Mahathir dulu? Saya yakin salah satu perkara yang ada dalam otak Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan ni ialah untuk memastikan bahawa kita punya kadar kebergantungan kepada sumber-sumber di luar dapat dikurangkan. Tidak kira lah dari segi sudut produk-produk pertanian ke, dari segi sudut produk-produk penternakan ke, dari segi sudut makanan ruji macam beras ni ke, sudah pasti. Contohnya macam peruntukan 3 bilion yang dipohon untuk buat terusan di Kedah dan Perlis. Itu adalah sebahagian daripada usaha untuk memastikan beras ni dapat kita, padi ni dapat kita tanam 5 musim dalam tempoh 2 tahun. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan bekalan beras tempatan, supaya kita tidak bergantung terlalu banyak dengan beras luar. Sama juga baru-baru ni YB Rafizi Ramli mengumumkan tentang usaha untuk menternak lembu di Negeri Sembilan balik, seperti mana yang dulu kita pernah buat di NFC. Ini juga bagi mengurangkan kadar kebergantungan kita kepada daging-daging daripada luar. So saya yakin kerajaan hari ini akan pastikan bahawa kita akan tingkatkan produktiviti untuk barang-barang keperluan asas makanan ni, supaya kita tidak terlalu bergantung kepada luar. Okey? Ada lagi? Tok, satu last. Dalam pernyataan Zahid semasa jelajah presiden di peringkat bahagian kan, presiden ada cakap yang Anwar Ibrahim ni lebih menjaga UMNO berbanding Andisa Setengah ahli UMNO tu sendiri. Saya rasa Datuk Seri Zahid cuba nak memberi gambaran bahawa keikhlasan Datuk Seri Anwar bersama dengan kita ni, sehingga kan ada kala-kala bila mana contohnya lah bila presiden dihentam kiri kanan depan belakang,
Datuk Seri Anwar pertahankan parti kita ni lebih hebat daripada pemimpin-pemimpin kita pertahankan parti. So saya rasa Presiden cuba memberikan signal lah kepada semua kepimpinan parti dan akaun umbi parti. Sepatutnya kita sama-sama jaga parti kita. Bila pemimpin kita dihentam oleh musuh, sepatutnya kita backup. Bukan kita tolong bantu viralkan apa yang musuh hentam pemimpin kita. Ini yang berlaku sekarang ni. Kalau semua orang memainkan peranan masing-masing, merapatkan saf, mengukuhkan barisan, tak adalah orang buat kerja gila, nak ajak Presiden berdebat lah, ataupun tolong viralkan apa yang musuh hantar ke. Benda-benda macam ini menunjukkan bahawa kita tidak ada jati diri, kita tidak ada kesetiaan pada parti. Kita boleh berbeza pandangan, tak ada masalah, tetapi jangan sampai perbuatan kita, tingkah laku kita, tindakan kita merugikan parti kita. Kerana bila parti hilang undi, parti hilang sokongan, orang akan hilang respect pada parti. Bila orang hilang respect pada parti, orang akan pandang parti kita ni sebelah mata je. Tidak rita. Orang tidak akan hormat pada parti kita. So itu sebab hari ni ahli parti kena lupakan persekitaran yang lama, cuba rapatkan saf, kita berdiri teguh bersama dengan kepimpinan UMNO sedia ada, dan kita berdiri teguh di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang menjadi ketua kepada Gabungan Kerajaan Perpaduan. InsyaAllah kalau semua orang boleh mainkan peranan, kita lihat bagaimana pelangai ini bukan satu tempat yang mudah untuk kita menang. Jumlah pengundi Melayu lebih 80%, dan kita boleh menang. Biarlah mereka mendabik dada. Mereka kata BN hanya dapat 52% orang Melayu. Betul. Memang di Pelangai undi Melayu yang PM dapat, yang Barisan Nasional dapat cuma 52%. Tetapi kena ingat, orang Melayu kena ingat, BN yang difitnah teruk ni pun masih dapat 52%. Dan kita dapat 97% pengundi Cina. Apa maknanya? Maknanya masa depan BN ni sangat cerah. Sebab kita masih memperolehi lebih daripada separuh undi Melayu. Tanpa undi bukan Melayu pun kita masih boleh menang. Tetapi dengan adanya undi daripada masyarakat Cina, masyarakat India, Orang asli, masyarakat orang asli, Kadazan Dusun Sabah Sarawak, maka kita akan membuat Perikatan Nasional berputih mata. Kita akan buat Perikatan Nasional berputih mata. Dan tindakan mengundi Perikatan Nasional adalah satu tindakan umpama merosakkan undi kalian. Kerana mengundi parti yang tak boleh memerintah. Sebab dia hanya fokus Bumi Putera. Dan Bumi Putera tidak 100% bersama mereka. Kalau Bumi Putera 100% bersama mereka, mungkin mereka boleh menang lagi. Tetapi kalau di Pelangai yang mereka mendabik dada, mereka mengawal kawasan Felda dan sebagainya pun, mereka menang di Kemahal pun baru 4 undi, di Kemasul pun baru 200 lebih undi, kita menang di Cemomoy pun 182 undi. Kalau itu pun mereka nak mendabik dada, berat lah. Sebab realiti dia, tidak ada satu parti politik yang boleh stabil. Nak menang boleh. Kalau parti Melayu nak menang hanya dengan sokongan orang Melayu, boleh. Tetapi tidak akan stabil. Contohnya, kalau itu hari tidak ada Atas Lompat Parti, Muhyiddin dapat mencuri 10 wakil rakyat kita. Mereka boleh bentuk kerajaan. Tapi berapa ramai? 115 orang. Kalau 114 orang Muhyiddin jadi Perdana Menteri pun boleh hilang jawatan Perdana Menteri, terpaksa serah pada Ismail Sabri.
Ismail Sabri pun menjadi Perdana Menteri pun tak kuat, tak stabil disebabkan hanya ada 114. Jadi kalau tambah lagi 115, di mana datang kestabilan tu? Nak tukar, kalau kata lepas 100 hari menteri-menteri kabinet tu tak perform, boleh tukar? Tak boleh. Tidak ada kestabilan. So kerajaan yang stabil hanya boleh datang sekiranya kerajaan itu mendapat lebih daripada separuh ataupun separuh undi orang Melayu, tetapi dalam masa yang sama mendapat sokongan bukan Melayu sama. Ini je formula yang membolehkan sesebuah kerajaan itu stabil. Unless satu hari nanti kita boleh tengok undi yang diperolehi oleh Barisan Nasional boleh kembali. Kita dapat undi daripada orang Melayu, kita juga boleh dapat undi daripada bukan Melayu macam dulu. Itu mungkin. Okay? Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Tok cakap macam tu, rasa macam nak